Okey, Assalamualaikum semua. So hari ni kelas tutorial matematik, cikgu akan bagi soalan sambung daripada soalan semalam. So semalam kita berhenti dengan soalan yang ketiga. So hari ni kita akan bermula dengan soalan yang keempat. Okey. Jadi kita mulakan kelas dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Set, betul ke susah? Lihat tutorial ini. Okey, sebelum kita pergi pada latihan yang seterusnya, kita akan tengok dulu keberkatan belajar datang dari yang pertama ialah adab yang baik kepada ibu bapa. Okey, ibu bapa kita telah banyak berkorban untuk kita. Sama ada kita nampak ataupun kita tak nampak, sebenarnya pengorbanan mereka tidak mampu kita balas. Okey, hanya yang kita boleh buat adalah kita berdoa untuk mereka dan kita beradab mulia dengan ibu bapa kita, sebab itulah yang mendatangkan keberkatan dalam hidup kita. Dan yang kedua ialah guru-guru kita, sebab guru-guru kita ni mengajarkan kita ilmu, okey, yang menjadikan kita ni hidup dalam keadaan lebih baik daripada sebelum ini. Maksudnya kalau ibu bapa kita, kalau ibu kita mengeluarkan kita daripada kegelapan dalam perut ibu, tapi guru adalah mengeluarkan kita daripada kegelapan dunia kepada kecerahan, okey, kepada kecerahan, macam mana tercerahnya untuk kita menghadapi dunia ini. Okey, so itulah sebab kenapa kita kena beradab mulia dengan ibu bapa dan guru-guru. Okey, ingat sampai bila-bila. Okey, yang kedua ialah berusaha bersungguh-sungguh. Okey, sebab Allah dah kata dah, siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Okey, yang ketiga adalah bertawakal. Okey, bertawakal tu maksudnya setelah kita berusaha, okay, seterusnya kita serahkan urusan kejayaan kita hanya kepada Allah. Kita ada yang boleh memberikan kita kejayaan melainkan Allah sahaja. Okey, kena tengok Allah berikan kita kejayaan tu dalam keadaan yang Allah redha ataupun dalam keadaan Allah murka. Okey, dalam keadaan Allah tak suka. So letakkan sepenuh keberserahan hati kita ni hanya kepada Allah. Okey, itulah ciri-ciri orang yang berjaya. Okey, seterusnya, okey, semangat. Okey, walaupun kita tutorial video, tapi semua orang mesti bersemangat, sebab semangat itulah yang menjadikan seorang pelari pecut 100 meter dapat mengalahkan orang lain. Okey, dengan semangat itulah kita dapat buat sesuatu lebih daripada orang lain. Semangat. So semangat tu datang daripada hati kamu sendiri. Kalau hati lembik je, macam mana nak semangat? So semangat. Okey, bangun pagi-pagi tu sebelum subuh terus mandi. Siap-siap. Okey, umpama macam kita nak pergi sekolah. Cuma sekarang ni kamu bernasib baik, kamu beruntung. Peluang ni takkan datang lagi selepas ini. Kamu boleh belajar daripada rumah. Okey, belajar daripada rumah. Tak payah pakai baju sekolah, cuma pakai pakaian yang kemas. Pakai pakaian yang bersih. Okey, kemudian buat kelas secara PDPR. Okey, beruntung dapat bersama dengan keluarga. Okey, dapat duduk dekat rumah. Okey, boleh ada time rehat lah, bolehlah rehat-rehat kejap. Okey, untung sangat. Okey, sebab orang lain zaman cikgu dulu tak ada pun macam ni PDPR, tapi kamu beruntung sebab dapat PDPR. Kan, jadi gunakan peluang ini dengan sebaiknya. Okey, jangan jadikan PDPR ni alasan untuk kita tidak berjaya. Jadikan PDPR ni adalah satu semangat untuk kita terus berusaha. Okey, tengok abang-abang kita yang dah SPM tahun 2020, maksudnya mereka walaupun secara PDPR tapi dapat keputusan yang sangat baik. Okey, seterusnya kita sambung dengan soalan yang keempat. Gambar rajah Venn menunjukkan set semester, set S dan set T. Okey, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okey, T prime. Okey, T prime tu cikgu dah bagi dah. T prime tu maksudnya T
pelengkap bagi T. Maksudnya selain daripada T. Kalau kamu tengok dekat sini, okey, T kamu, okey, T, okey, kamu akan dapat, kalau ada dot tu maksudnya itu ialah unsur. Okey, T ialah 2, 4, 7, 9. Okey, bila dia kata T prime, okey, bila dia kata T prime, maksudnya selain daripada 2, 4, 7, 9 tu, maksudnya luar daripada bulatan T. Okey, ada nombor berapa? Ada nombor 1, ada nombor 3, ada nombor 5, ada nombor 6 dan ada nombor 8. Okey, ini ialah T prime, maksudnya termasuk dalam kotak set semester tu. Okey, so ini ialah untuk soalan A. Untuk soalan B pula, okey, untuk soalan B, kita nak cari S kesatuan T. Okey, ingat kalau U tu untuk union. Union tu makna dia kesatuan. Okey, so union ni maksudnya kita satukan semua. Okey, satukan semua. So dalam bulatan S ada 5, 6, 7, 8. Dalam bulatan T ada 2, 4, 7, 9. Jadi kita satukan semua. Okey, satukan semua yang ada di dalam S dengan T. Jadi maksudnya S kesatuan T sama dengan set, kena buat tanda kurungan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada berapa tu? Kita kira balik. Ada 7. 1, 2, 3. Okey, cukup 7. Okey, ini ialah S kesatuan T. Okey, seterusnya kita lihat pula untuk soalan C. Okey, soalan C. Kita nak cari S prime persilangan T. Okey, S prime persilangan T. Okey, sebelum tu kita senaraikan dulu untuk, cikgu buat kat sini, kat tepi ni. So, S prime. Okey, cuba kamu senaraikan S prime tu apa? Ya, betul. Okey, 1, 2, 3, 4, 9. Maksudnya selain daripada S. Okey, selain daripada S tapi masih lagi dalam kotak set semester. 1, 2, 3, 4 dan 9. Okay, tutup kurungan. Okey, kemudian dalam untuk T pula. Okey, untuk T kita ada 2, 4, 7, 9. So T kita ada 2, 4, 7, 9. Okey. So ini untuk T. Okey, bila dia nak persilangan, so persilangan tu kita cari unsur yang sama. Okey, unsur yang sama. Jadi kita bulatkan unsur yang sama. Ada 2, ada 4 dan ada 9. Ada 3 unsur. Okey, ada 3 unsur. Jadi maksudnya kat sini S prime persilangan T sama dengan, okey, buat kurungan 2, 4, 9. Okay, tutup kurungan. Okey. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, soalan seterusnya, soalan D. Okay, soalan D, kita nak cari S persilangan T dalam kurungan prime. Maksudnya kita kena selesaikan yang di dalam kurungan dulu. Okey. Okey, kita nak cari kurungan S persilangan T prime. Okey, maksudnya, okey, ini sama dengan, okey, pertama sekali kita selesaikan yang di dalam kurungan dulu. Okey, selesaikan yang di dalam kurungan dulu. So kita buat S persilangan T. Okey, ingat
Apa maksud persilangan? Apa dia? Okey, betul. Kita cari unsur yang sama antara S dengan T. Okey, cuba teka. Cuba tengok dekat gambar rajah tu. Apa dia? Kat mana? Ya, betul. Dekat 7 ni. Okey, dekat 7 ni adalah S persilangan T. Okey, so 7 ialah jawapan untuk S persilangan T. Okay, kita belum selesai lagi sebab kita nak cari untuk S persilangan T prime. Jadi kalau untuk S persilangan T prime, S persilangan T prime sama dengan, maksudnya selain daripada 7, semua tu. Okay, selain daripada 7. Okay, cuba. Apa dia? Yang pertama apa? Betul. 1. Lagi 2. Lagi 3. 4. 5. 6. 7. 7 bukan. 8. 9. Okay, tutup kurungan. Okay, so ini jawapan dia. Okay, mana yang jawapan akhir? Kita buatkan dia tanda macam ni. Ini menunjukkan ini ialah jawapan akhir. Okay, jadi pemeriksa tahu, oh ini jawapan akhir kamu. Okay, seterusnya. Okay, nombor 5. Gambar rajah van menunjukkan unsur-unsur set A, set B dan set C. Jika set semester sama dengan A kesatuan B kesatuan C, maksudnya set semester kamu hanya ini sahaja. A, B, C ni sahaja. Tak ada kotak yang macam biasa tu, macam soalan nombor 4 tadi. Okey, senaraikan A prime. Okey, ingat pesan cikgu. Okey, so kamu tengok dalam bulatan A tu ada huruf apa? Huruf apa? Betul. Ada A, ada B, ada C, ada G. Okey. Jadi bila dia kata senaraikan unsur A prime. Okey. A prime tu maksudnya luar daripada bulatan A. Okey, luar daripada bulatan A. So jawapan kita ialah okey, D, E, F, H dan I. Okey, ini untuk A prime. Okey. Kalau laju, nanti kamu boleh stop. Kamu boleh pause. Okey. Dan lihat dulu. Okey, macam mana jalan penyelesaian. Okey, untuk soalan ni kamu boleh salin, kamu boleh photostat ataupun kamu boleh print. Okey, print tampal pada buku nota kamu. Okey, nanti naik sekolah ataupun cikgu akan minta kamu hantar di guard house, di rumah pengawal untuk cikgu tanda. Okey. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Okey, diberi set semester X ialah integer. Okey, X ialah integer. Okey, di mana X lebih kecil atau sama dengan 30, X lebih besar atau sama dengan 10. Okey, soalan ni kita dah jawab semalam. Okey, dah jawab semalam. So, cikgu tak ulang balik. Okey, kamu buat. Semalam cikgu dah bagi jalan penyelesaian. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan ini. Okey, soalan ni pun kita dah jawab semalam. Okey, soalan yang ke-8. Okey, jadi soalan nombor 6 dan 7 tu, okey, kamu buat. Siapkan dalam buku nota kamu. Okey, gambar rajah van menunjukkan set semester, set P, set Q dan set R. Okey, diberi N. N itu ialah bilangan unsur. Ingat kat situ N ialah bilangan unsur. Bilangan
unsur. Okey. Okey, diberi NQ, maksudnya bilangan unsur set Q sama dengan bilangan unsur set P kesatuan R prime. Tentukan set semester. Okey, tentukan bilangan unsur set semester. Okey, untuk menjawab persoalan ini, pertama sekali kamu kena faham dulu. Kat sini ada 3, 2, 1, 5, 4K, 2K. Okey, ada dot tak? Ya, betul, tak ada. Okey, kalau tak ada dot tu maksudnya ini ialah bilangan unsur. Okey, bilangan unsur. Okey, contoh cikgu bagi. Okey, contoh cikgu bagi. Kalau kata ada ini ialah set A. Okey, ada 5 sahaja kat dalam ni. Okey, ada perkataan, ada huruf, ada nombor 5 dalam kotak A ni. Maksudnya dalam set A ni ada nombor 5. Maksudnya dalam set A ni ada 5 unsur. Okey. Okey, mungkin dia punya lukisan dia begini. Okey, katalah ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau ada dot tu, okey, ada dot. Ni dot ni. Ini maksudnya ini unsur. Tapi kalau ada 5 macam ni, maksudnya ada 5 unsur dalam tu. Okey, ada 5 ketul. Ada tu, ada 5 ketul. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada persoalan nombor 8 kita. Okey, kita tengok dulu. Kita selesaikan dulu untuk Q. Okey, Q kita. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, dalam P ni, kat sini ada 3. Kat sini ada 3, sini ada 2, sini 1, sini 1. Maksudnya unsur dalam set P 3 campur 2 campur 1 campur K. Okey, 3 campur 2 5 campur 1 6 campur K. Maksudnya unsur dalam bilangan unsur dalam set P ialah sama dengan 6 tambah K. Okey, tu untuk set P. Okey, sekarang kita tengok pula untuk Q dulu. Sebab dia beri Q, kan? Okey, kita senaraikan dulu Q. Okey, Q. Tengok kat situ. Okey, NQ. Sorry kita padam balik. Okey, NQ. Okey, NQ. Okey. Okey, NQ sama dengan, okey, kita tambahkan. Tambahkan semua. Maksudnya 2 campur 1 campur 5 campur 4K. Okey, kita akan dapat 2 campur 1, 3 campur 5, 8. 8 campur dengan 4K. Okey, ini bilangan unsur untuk set Q. Okey, sekarang kita tengok pula untuk P kesatuan R. Okey, P kesatuan R. Okey, P kesatuan R dia nak yang prime. Okey, yang prime. Okey, tengok dekat sini, kita cuba dulu. Okey, P kesatuan, P, bilangan unsur P kesatuan R dulu. Okey, P kesatuan R yang cikgu lorekkan ataupun kamu tengok dekat sini, kita satukan. Okey, ini P kesatuan R. Yang ni. Okey. Ini Ini untuk P kesatuan R. Maksudnya kita satukan semua P dengan R. Okey, ataupun cikgu warnakan kat sini. Ini ialah untuk P kesatuan R. Okey. Boleh nampak tak? So, untuk P kesatuan R tu, kamu tengok. Ada apa? 2 campur 1 campur 5 campur 4K campur K.
Okey. Jadi kalau kita tulis, kamu akan dapat 2 campur 1 campur 5 campur 4K campur K. Okey. So, kamu akan dapat 8. 2 campur 1 campur 5 sama dengan 8. 4K tambah K sama dengan 5K. Ini. Okey. Ini untuk P kesatuan R. Okey, cikgu hanya nak tunjukkan sahaja. Tapi kita bukan nak yang ni tau. Kita nak yang prime. Okey, bukan yang ni. Bukan yang ni. Kita nak yang prime. Okey, yang prime. So, maksudnya luar daripada bulatan. Oh, cikgu salah tengok. Okey, padam balik. Okey, padam balik. Okay. Sebab dia nak untuk P kesatuan R. Okey, P kesatuan R. Okey, untuk P kesatuan R kat sini. P dengan R. Okey, ini P dengan R. Okey, yang ni. Okey, tapi bila dia kata prime, okey, cikgu tambahkan prime kat sini sebab soalan dia prime kat atas tu kan. Tengok betul-betul tu ada prime kat situ. Maksudnya bila kata prime, luar daripada lilitan hijau tu. Luar daripada garisan warna hijau tu. Okey. Luar daripada pen berwarna hijau. Okey. So, maksudnya kat situ, untuk bilangan unsur P kesatuan R prime ialah 4K campur dengan 2K sama dengan 6K. Okey. Kemudian dekat sini dia kata dia bagi tahu pada kamu. Okey, dia bagi tahu pada kamu bilangan unsur Q sama dengan bilangan unsur P kesatuan R prime. Jadi kamu samakan. Kamu samakan dekat sini. Okey. N Q sama dengan bilangan unsur P kesatuan R prime. Kita samakan. So, bahagian sini 8 campur 4K sama dengan 6K. Okey. Jadi kita selesaikan persamaan ini. Kita cari nilai K. Okey, kita cari nilai K. So, maksudnya 8 sama dengan 6K tolak 4K. Okey. Sini tambah 4K kan. So, bawa pergi ke sebelah kanan. So, dia kena ditolak 4K. Jadi, 8 sama dengan 2K. Jadi 2K, 2 darab K. So, bawa 2 pergi ke sebelah kiri. So, dia akan jadi 8 per 2 sama dengan K. Jadi 8 bahagi 2 sama dengan 4. Okey, maksudnya K sama dengan 4. Jadi jawapan kita tulis balik kat bawah ni. K sama dengan 4. Okey. K sama dengan 4. Okey, bila dah dapat K sama dengan 4, baru kita gantikan dekat tempat yang K itu semua, kita gantikan. Okey, gantikan. Dah tak ada ruang ni. Okey, sekejap. Okey. Okey. Okey, jadi tadi tu kita dapat, okey, kita dapat, dah hilang kita dapat K sama dengan 4 kan. Okey, kamu boleh pause balik ke situ tadi. So, kita gantikan dekat tempat K tu dengan 4.
Okey, jadi maksudnya bilangan unsur set semester kita tambahkan semua. Semua nombor yang ada kat sini. Okey. 3 tambah 2 tambah 1 tambah 5 tambah 4K. Jadi maksudnya 4 darab 4 tambah 2K kan? 2 darab 4. Okey, jadi maksudnya kita tambahkan semua. 3 campur 2, 5. Campur 1, 6. Campur 5, 11. Okey, 11. Lepas tu 4 darab 4, 16. 2 darab 4, 8. Campurkan semua. So, 16 campur dengan 8. Jadi 24. 24 tambah 11. Jadi 35. So, inilah jawapan kita. Okey, inilah jawapan kita untuk bilangan set semester. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Okey, kat sini gambar Rajah Van menunjukkan set semester. Itu sama dengan murid tingkatan 4. Maksudnya semua dalam set semester tu ialah murid tingkatan 4. Set A ialah ahli kelab muzik, set B ialah ahli kelab robotik. Okey, diberi set semester sama dengan 58. Okey, kita tulis kat sini. Set semester sama dengan 58. Okey, set semester sama dengan 58. Okey, NA sama dengan 20. Okey. Kemudian NB, maksudnya satu bulatan A tu 20. Dan kemudian untuk bilangan unsur set B sama dengan 16. Dan N A persilangan B sama dengan 9. Okey, dekat mana tempat untuk A persilangan B? Kat mana A bersilang dengan B? Kat mana? Ya, betul di sini. Ini ialah untuk A bersilang dengan B. Jadi kamu isikan saja. Okey. Okey, kemudian dia kata tentukan bilangan murid yang bukan ahli kedua kelab tersebut. Okey, maksudnya kita fill in the blank dulu. Maksudnya kita isikan dulu maklumat yang dibagi. Okey, pertama sekali isikan ni dulu. Okey, isikan untuk A, bilangan unsur A persilangan B sama dengan 9. So, kita tulis kat sini 9. Okey, tulis kat sini 9. Okey, lepas tu kita tengok bilangan unsur set A, dia kata 20. Okey, 20. Okey, kat sini dah ambil 9. Jadi maksudnya bahagian luar ni, bahagian luar yang kita belum tulis untuk A ni ialah 20 tolak 9 sama dengan 11. Dekat sini ialah 11. Okey. Okey, kemudian untuk B yang belum kita isi ni ialah 16 tolak dengan 9. So, bahagian sini ialah 7. Okey. Jadi, maksudnya yang B sahaja tu ialah 16 tolak 9. Kita dapat 7. Okey, kemudian cikgu padam ni. Okey, so kat sini kita dah ada dah. Kita dah ada 11, 9 dengan 7. Okey, kita nak tahu bilangan murid yang bukan ahli kedua-dua kelab tersebut, maksudnya yang bahagian luar. Ni yang bahagian luar sini. Kat sini. Berapa ni yang ada kat sini? Jadi macam mana kita nak tahu? So, cara dia ialah kita ambil 58.
Okey, 58 tolakkan dengan 11, tolakkan dengan 9, tolakkan dengan 7. Okey, ni bukan ahli. Okey, tolakkan. Okey, 58 tolak 11 jadi 47. 47 tolak dengan 7 dulu. Dapat 40 tolak dengan 1, tolak dengan 9 dapat 31. Okey, so 31. Jadi maksudnya kat sini 31 orang yang tidak ataupun yang bukan ahli kedua-dua gelak tersebut. Okey. Okey, so inilah 9 soalan untuk penyelesaian masalah. Okey, sila buat dan kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okey, cikgu bersedia pada bila-bila masa sahaja untuk kamu tanyakan soalan. Okey, bila-bila masa je tanya soalan. Nanti bila cikgu free, cikgu akan jawab. Okey, hari tu Afiq tanya cikgu soalan. Kan, cikgu free dalam 2-3 hari lepas tu, cikgu pun terangkan dekat dia. Okay, terima kasih Hafiq. Kan? Jadi senang cikgu nak menilai kamu untuk letak markah PBD itu berapa. Okey? Okey. Okey, tiada yang mustahil. Siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Semangat. Okey? Sekian, terima kasih. Okey, pastikan kamu buat latihan yang cikgu berikan. Okey, kerana siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Okay, bye. Assalamualaikum.